اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقت. بسم الله الرحمن الرحيم. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. ومن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. لم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. صدق Allahul Azim. Dan orang lelaki yang mencuri dan orang perempuan yang mencuri, maka hukumnya potonglah tangan mereka sebagai satu balasan dengan sebab apa yang mereka telah usahakan. Juga sebagai suatu hukuman pencegah dari Allah. Dan ingatlah Allah Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Maka sesiapa yang bertaubat sesudah ia melakukan kejahatan curi itu dan memperbaiki amal usahanya, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Kerana Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Tidakkah engkau mengetahui bahawa Allah menguasai pemerintahan langit dan bumi? Ia menyaksikan sesiapa yang dikehendakinya menurut aturan dan hukum syariatnya dan mengampunkan siapa yang dikehendakinya menurut aturan dan hukum syariatnya. Dan ingatlah Allah Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Wahai Rasulullah, janganlah engkau menanggung duka cita disebabkan orang-orang yang segera menceburkan diri dalam kekufuran. Iaitu dari orang-orang yang berkata dengan mulutnya, kami telah beriman, padahal hatinya tidak beriman. Demikian juga dari kalangan orang-orang Yahudi. Mereka orang-orang yang sangat suka mendengar berita-berita dusta. Mereka sangat suka mendengar perkataan golongan lain, pendeta-pendeta Yahudi yang tidak pernah datang menemuimu. Mereka ini mengubah serta meminda perkataan-perkataan dalam kitab Taurat dari tempat-tempatnya yang sebenar. Mereka berkata, jika disampaikan kepada kamu hukum seperti ini, maka terimalah dia. Dan jika tidak disampaikannya kepada kamu, maka jagalah diri baik-baik. Dan sesiapa yang dikehendaki Allah kesesatannya,
maka engkau tidak akan berkuasa sama sekali menolak sesuatu apapun yang datang dari Allah untuknya. Mereka ialah orang-orang yang Allah tidak mahu membersihkan hati mereka. Bagi mereka kehinaan di dunia dan di akhirat kelak. Bagi mereka kehinaan di dunia dan di akhirat kelak mereka beroleh azab seksa yang besar. Mereka sangat suka mendengar berita-berita dusta. Sangat suka memakan segala yang haram, rasuah dan sebagainya. Oleh itu kalau mereka datang kepadamu, maka hukumlah di antara mereka dengan apa yang telah diterangkan oleh Allah. Atau berpalinglah dari mereka, dan kalau engkau berpaling dari mereka, maka mereka tidak akan dapat membahayakanmu sedikit pun. Dan jika engkau menghukum, maka hukumlah di antara mereka dengan adil. Kerana sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang berlaku adil. Dan sungguh menghairankan bagaimana mereka meminta keputusan hukum kepadamu, padahal di sisi mereka ada kitab Taurat yang mengandungi hukum Allah. Kemudian mereka berpaling pula sesudah itu dari hukumanmu. Dan sebenarnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. Ayat-ayat yang kita baca bermula daripada ayat yang ke-38 sehingga ayat 43. Yang masih lagi merupakan ayat-ayat dalam suratul Ma'idah. Surah kelima pada juzuk yang ke-6. Yang menjelaskan kepada kita tentang hukum mencuri. Kalau sebelum ini pada ayat 35 hingga 37, kita membicarakan tentang hukum yang berkait. Pada ayat sebelum ini, itu ayat yang ke-33-34, hukum yang berkait dengan hirabah. Hirabah dan hukum merompak. Maka ayat yang kita bacakan pada malam ini tentang mencuri. Mula-mula merompak, kemudian mencuri. Untuk menunjukkan perbezaan hukuman. Dan untuk menunjukkan ketegasan perintah Allah Ta'ala dalam membendung jenayah-jenayah. Sama ada jenayah yang menimbulkan ketakutan dalam masyarakat, itu merompak. Atau jenayah yang menimbulkan fitnah dalam masyarakat, yakni mencuri. Kerana mencuri satu perbuatan mengambil harta secara sembunyi, sehingga membuka ruang untuk tuduh-menuduh orang yang tidak bersalah. Sehingga dijadikan sebagai satu cara bagi memerangkap orang-orang yang baik. Sebagaimana telah diperangkap Nabi Allah Yusuf AS oleh adik-beradiknya untuk menuduhnya mencuri. Maka bagaimana yang berlaku perangkap sehingga menyebabkan sebagian Nabi yang dituduh mencuri. Maka semuanya ini untuk Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan tentang bahayanya jenayah mencuri dalam masyarakat. Sehingga ia termasuk dalam satu daripada hukuman hudud, as-sariqah. Selain daripada hirabah. Allah berfirman, wasariku, dan pencuri lelaki. Wasariqatu, dan pencuri perempuan. Kenapa dimulakan dengan pencuri lelaki terlebih dahulu, kemudian diikuti dengan pencuri perempuan? Kerana lelaki itu lebih cenderung untuk mencuri berbanding wanita. Sebab wanita ni dia ada rasa malunya dan sebagainya. Maka menyebabkan kelompok dan golongan ini tidaklah ramai yang mencuri. Golongan lelaki itu lebih ramai mencuri sebagaimana juga hirabah. Dan kalau kita perhatikan, kalau hirabah juga maksudnya mencuri juga. Para ulama menamakan itu sebagai sariqatun kubra, mencuri besar. Yang ni hukum mencuri kecil. Sariqatun sughra, curi kecil. Yang curi besar tu merompak, mengugut, membunuh. Yang curi kecil ni dia tak membabitkan nyawa. Dia juga tidak membabitkan perbuatan menakut-nakutkan. Tetapi ia adalah perbuatan mengambil harta secara sembunyi. Maka Allah bila menyebut lelaki terlebih dahulu kerana kelompok ini lebih ramai, lebih cenderung melakukannya. Dan kerana pergaulan mereka lebih bebas. Bila kelompok lelaki pergaulan mereka lebih bebas, maka ruang dan peluang mencuri itu lebih banyak berbanding kelompok dan golongan wanita. Maka Allah menyatakan pencuri lelaki dan pencuri perempuan. Faqta'u aydiyahuma, maka potonglah tangan mereka.
Potonglah tangan mereka jazaan bima kasaba, sebagai hukuman. Bima kasaba disebabkan perbuatan mereka. Nakalam minallah, pencegahan daripada Allah. Pertama, hukuman ini kerana perbuatan orang tu. Balasan kepada perbuatan. Dan hukuman ini bukan sekadar balasan kepada perbuatan tetapi bersifat nakal. Apa itu nakal? Cegah orang lain daripada berfikir nak mencuri. Sebab hukuman Allah, semua hukum syariat. Yang pertama ialah untuk menghukum pelaku. Yang kedua ialah untuk mendidik pelaku. Dan yang ketiga ialah untuk mencegah dilakukan oleh orang lain. Ini sifat hukum syariat. Pertama, setiap pelakuan yang salah, yang termasuk dalam bab jenayah, maka untuk hukum dia. Yang kedua, untuk mendidik dia. Kerana hukuman itu bersifat mendidik. Dan yang ketiga, untuk mencegah orang lain. Kerana itu Allah menyebut nakalan minallah. Pencegahan ini datang dari Allah. Semua orang bila dibuat undang-undang, maka dia ada unsur pencegahan. Tapi pencegahan manusia tidak pernah menjadikan jenayah itu surut. Tidak pernah. Sebab itu manusia merangka undang-undang banyak. Tapi setiap kali mereka merangka undang-undang, undang itu tidak dipatuhi. Undang-undang itu tidak bersifat mencegah. Dia tetap mewujudkan penjenayah yang ramai. Contohnya hukuman dada. Kata hukuman dada kita tahu keras. Gantung dan sebagainya. Tapi jumlah mereka bertambah. Bahkan sampai peringkat mereka menguasai kelompok golongan-golongan elit tertentu dengan rasuah mereka. Tetapi bila hukuman Allah, sifatnya cegahan dari Allah. Sebab itu kalau dilaksanakan perintah Allah, apa yang berlaku? Jenayah akan menurun dengan mendadak. Sebab itu seorang padri daripada mazhab Anglican pernah mencadangkan di Parlimen British supaya British ataupun Britain mengamalkan undang-undang syariah. Kerana itu sahaja mampu mencegah jenayah. Contoh kita ingat negara-negara maju yang nampak hebat, maju dan sebagainya, mereka ada masalah jenayah yang besar. Mencuri, merompak dan sebagainya, jenayah yang besar. Cukup kita lihat melalui filem-filem mereka. Maka walaupun mereka di sebalik maju dan sebagainya, mencuri itu satu perkara yang kebiasaan. Pernah satu eksperimen dibuat. Bila seorang pergi ke negara UK, US dan sebagainya, maka dia cicirkan dompet dia. Maka semua mengambil. Cicir duit, ambil. Tanpa memulangkannya. Kemudian dia pergi ke negara Arab. Pergi ke kota, pergi ke sekian. Maka setiap kali duit jatuh, orang Islam ni akan betul, duit awak jatuh. Duit awak jatuh. Untuk dipulangkan. Kita lihat bagaimana kesan tarbiyah iman. Sebab nakalan pencegahan dari Allah ini bersifat iman. Dosa dan pahala. Wallahu azizun hakim. Allah itu maha perkasa lagi maha bijaksana. Baik, yang mendatangkan hukum mesti sifatnya perkasa. Kerana itu datang hukum yang bersifat keras. Dan sifat perkasa semata-mata tidak cukup. Melainkan datangnya sifat bijaksana. Kata orang gagah yang sebenarnya. Kalau orang lah, kalau ni sebuah gagah, dia gagah dan dia bijak. Maka bolehlah gagah tu sempurna. Tapi kalau gagah tadi tapi tak bijak, tak sempurna. Maka lihat bagaimana Allah gabungkan sifat. Dan memang Allah bersifat demikian. Perkasa lagi maha bijaksana. Dalam hukuman Allah yang menunjukkan tentang kekuasaan Allah dalam mencegah jenayah. Bahwa ia bersifat bijaksana dalam memelihara harta-harta manusia. Bahwa sejarah menunjukkan dengan penguatkuasaan undang-undang Islam yang sebenar menurunkan kadar jenayah secara drastik. Ini bijaksana. Tak perlu nak kempen banyak. Kadang-kadang baru dicadangkan nak buat hukuman potong tangan. Dah takut semua dah. Orang mencuri takut. Yang nak mencuri pun takut. Yang duduk dengan pencuri pun takut. Maka ini kekuatan undang-undang Allah. Baik, bila Allah Ta'ala menyebut tentang hendaklah memotong tangan. Sepakat para alim ulama bahawa siapa yang mencuri baik lelaki ataupun perempuan, maka dipotong tangannya sehinggalah pergelangan tangan. Dan tangan yang dipotong bermula dengan tangan kanan. Dicuri kali pertama, dipotong tangan kanan, itu dekat pergelangan tangan. Dan kalau sekiranya dia ulang mencuri,
Dia curi kali kedua, maka dia potong kaki kirinya. Dipotong kaki pada pergelangan sendinya. Dan kalau dia ulang mencuri, dipotong tangan kirinya. Dia mencuri lagi, maka dipotong kaki kanannya. Dia mencuri lagi, maka dia ditakzir, dipenjara. Ditakzir dan dipenjara berdasarkan hadis Nabi SAW. Iza saraka as-sariq faqta'u yadahu. Thumma iza 'ada faqta'u rijlahu al-yusra. Bila seorang pencuri itu mencuri, maka potong tangannya. Kemudian kalau dia mengulanginya, maka potong kaki kirinya. Artinya dia mulakan kanan, dia curi kali kedua kaki kiri, silang. Kemudian kiri, kemudian kanannya. Maka ini bagi hukuman orang yang mencuri. Baik, di sini Islam menyebut bahawa perkataan as-sariqah, mencuri. Kita dah sebut mencuri ni itu, mencuri maknanya mengambil harta secara rahsia. Akhzul mal khufyatan min hafzil misl. Ambil harta secara sembunyi daripada tempat yang tersimpan. Tapi kalau dia ambil harta tu, tempat tu tak tersimpan, macam buah mempelang, luar pagar dan sebagainya, maka ini tak panggil mencuri dengan maksud potong tangan. Kalau kita simpan sesuatu dalam poket, dalam rumah, maka dia masuk rumah, dia keluarkan, ya. Tapi kalau duit kita tu kita letak atas bangku, kita pun tinggal orang pun ambil, maka ini tak masuk mencuri potong tangan. Sebab duit tadi tidak berada pada tempat yang sepatutnya berada. Bila satu benda berada pada tempatnya lalu diambil, maka boleh disebut sebagai mencuri yang dikena hukuman potong tangan. Adapun mencuri yang tidak dengan cara ini, maka bukan maksud dia bebas, tapi tidak dikenakan hukuman potong tangan. Jadi yang ada niat mengambil dan mengambil daripada tempat yang kita katakan tersembunyi. Dan bila kita sebut tempat yang tersimpan, dia ada tempat yang kita katakan tersimpan dengan sifatnya sendiri. Seumpama dalam rumah. Apa je barang dalam rumah maknanya tersimpan. Walaupun tuan-tuan tak simpan dalam almari, dia disimpan. Kalau ada seorang masuk rumah kita dah ambil, maka dia anggap mencuri. Sebab rumah tu memang tempat simpan barang. Kadang-kadang duit kita tak letak dalam laci, letak atas meja makan. Wallet kita. Kita pun naik atas tidur, letak wallet kat sini, kat sini. Kalau pencuri datang mencuri, maka disebut hukum mencuri potong tangan. Habis wallet kan merata. Dalam rumah tak disebut merata, itu rumah dia. Tak ada orang boleh mencuri rumah. Atau dia menyimpangnya dalam peti, sunduk. Bila dalam peti besi, kat mana disimpan tak kira. Tersorok ke tak tersorok. Atau kadang-kadang tempat simpanannya ini ialah di tempat yang ada jaga. Ada jaga yang jaga. Ataupun disimpan pada orang. Maksud simpan pada orang, kita tinggalkan amanah pada orang. Tolong. Tiba-tiba orang ambil barang tu daripada orang tersebut, maka dia anggap sebagai mencuri. Mencuri yang dipotong tangan. Dan bila kita menyebut tentang hukum mencuri potong tangan, ia tidak akan dihukum melainkan syarat penjenayah tadi mestilah balik. Kalau budak-budak yang ambil, maka dia tak akan kena hukum potong tangan. Dan syarat yang berikutnya ialah mestilah barang yang dicuri itu cukup nisab. Bukan curi sikit pun kena, tak. Dia mesti cukup nisab. Di mana para ulama berdasarkan hadis Nabi SAW, iaitu tuqta' berdasarkan hadis, kana Rasulullah SAW yaqta'u yada sarik fi rub'i dinar fasa'idan. Nabi SAW akan memotong tangan pencuri pada 1/4 dinar ke atas. Contoh katakan 1 dinar itu ialah 4.25 gram. 1 dinar. 1 dinar ni kalau kita kira harga emas-emas, katakan RM1,000. Maka 1/4 daripada RM1,000, RM250. Siapa yang mencuri RM250 ke atas, itu 1/4 dinar, maka dia akan dikenakan hukuman potong tangan. Maka ini kita katakan nisab bukanlah sebut je mencuri terus potong tangan. Dia mesti ada syaratnya. Yang kita sebut yang pertama, mestilah orang tu baligh. Yang kedua, mestilah barang dicuri daripada tempat yang memang tersimpan. Dan yang ketiga ialah nisabnya mestilah melebihi 1/4 dinar. Ataupun saya katakan kalau 1 dinar itu nilainya RM1,000, berarti RM250. Baik, ini hukum mencuri. Kemudian Allah menyebut, faman taba min ba'di zulmi.
Tetapi siapa yang bertaubat sesudah melakukan kezaliman, wa aslaha, dan memperbaiki dirinya, fa innallaha yatubu alaih, Allah Ta'ala menerima, mengampuninya. Innallaha ghafurur rahim, Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Bila Allah Ta'ala menyebut siapa yang bertaubat selepas mana dia melakukan pencurian, jadi dia mencuri, kemudian dia pun berhenti daripada mencuri, kemudian dipulangkan balik harta tersebut atau digantikan balik harta tersebut, kemudian dibaiki dirinya dan dibersihkannya dengan amal-amal yang soleh, dengan niat yang betul, maka Allah Ta'ala akan menerima taubatnya di hari akhirat kelak. Cuma persoalannya, apakah akan gugur potong tangannya bila dia mencuri dan keadaan dia sudah bertaubat? Lalu kata jumhur ulama, bila mana dia ditangkap mencuri walaupun dia bertaubat, hukuman dijalankan. Tetapi di sisi Hanabilah, bahawa hukuman itu disisihkan atau ia tidak dihukum. Kerana Allah menyebut dengan perkataan Allah Maha Pengampun. Arti kalau seorang tu mencuri, and then dia taubat, tapi orang angkat balik kes dia mencuri dulu. Tapi dia dah taubat ni, maka dia tak akan kena hukum potong tangan. Sebab dia dah bertaubat dengan taubat sebenar. Dan dia pun dah pulangkan barang tu, atau dia dah ganti, atau dia dah jumpa dengan owner tu untuk settlekan benda ni. Maka dia diselamatkan daripada hukuman potong tangan. Maka inilah kelebihan taubat. Allah Ta'ala sentiasa menawarkan kepada hamba-Nya setiap kesalahan dengan taubat. Itu tuan-tuan sekalian. Bila kita sebut Allah itu pengampun dan penyayang, tidak ada kesalahan yang tidak boleh taubat. Maka bertaubat. Kalau bab hirabah kita dah sebut, siapa yang hirabah maka dia bertaubat kepada Allah. Dan bila ditangkap sesudah dia bertaubat, kalau dia ada ambil harta, digantikan balik nilainya. Maka hukuman hirabah tidak lagi dikenakan kepadanya. Kemudian Allah menyebut, alam ta'lam, tidakkah engkau mengetahui, annallaha, sesungguhnya Allah itu, lahu mulkus samawati wal ard, bagi Allah segala pemilikan langit dan bumi. Yu'adzibu man yasha, Allah akan mengazab siapa yang dikehendaki mengikut peraturannya. Baik yang mencuri, yang hirabah, yang langgar perintah Allah, ada azab menanti. Sama ada azab itu bersifat undang-undang dunia, ataupun azab itu bersifat hukuman akhirat, atau kedua-duanya sekali. Mungkin akan kena dua-dua sekali. Wa yaghfiru liman yasha, dan Allah mengampuni siapa yang dikehendaki dengan peraturannya. Tidak sebut orang yang melakukan hirabah, merompak, kalau dia bertaubat Allah ampunkan, tak dikenakan hukuman hudud bab hirabah. Dan demikian juga seorang yang mencuri lalu dia bertaubat, dia membersihkan dirinya, dipulangkan harta atau digantikan, maka dia juga diterima taubat oleh Allah dan digugurkan hukuman kepadanya. Kerana taubat yang disebut oleh Allah Ta'ala tadi. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Ta'ala berkuasa atas tiap sesuatu. Para ulama ketika mana membicarakan apakah sebab turunnya ayat ini. Ayat ini turun kepada Tu'mah bin Ubairik. Ketika mana dia mencuri baju besi jirangnya yang bernama Qatadah bin Nu'man. Lalu ia menyembunyikannya dalam tepung gandum. Dalam guni yang ada gandum, disembunyikan. Dan dia menyembunyikan pula tepung gandum tadi yang dalam tu ada baju besi di rumah seorang Yahudi bernama Zaid bin Samin. Di rumah seorang Yahudi. Dan menyebabkan tepung gandum tadi bertebaran. Sebab tujuan dia bukan sekadar mencuri, dia nak fitnah kepada Yahudi tadi. Bayangkan, ini fitnah pada Yahudi. Apatah lagi fitnah pada orang Islam. Sebab Islam melarang kita fitnah walaupun pada Yahudi. Akhirnya, Qatadah dicari mana baju besi dia. Maka dia mencari di sisi Tu'mah. Tu'mah kata mana ada. Dan dia bersumpah dia tak ambil. Dan dia bersumpah dia tak tahu menahu. Kemudian mereka melihat tepung gandum yang berselerakkan. Mereka ikut sampai ke rumah Zaid As-Samin Al-Yahudi. Lalu Tu'mah mula berpakat dengan adik-beradik ni, kawannya, untuk menuduh Yahudi itu mencuri. Tetapi orang Yahudi berkata bahawa aku tak mencuri. Dia datang beri dia suruh aku jaga barang ni. Dia kata jaga tepung gandum. Aku tak tahu dalam tu ada baju besi. Hampir Nabi SAW hendak menyembelih Tu'mah. Sebab Tu'mah ni ngaku Islam tapi munafik. Maka dia nak perangkap Yahudi. Sehingga Allah Ta'ala turunkan ayat ini. Supaya Nabi SAW
bersikap benar dalam mendengar setiap pengaduan. Jangan kerana dia orang Islam, maka Nabi nak menyebelahinya secara mutlak. Jangan menyebelahi kebenaran. Ada kalangan orang Islam, khususnya orang munafik, suka untuk perkenakan orang lain. Maka Islam berpegang pada prinsip kebenaran. Kita walau benci orang macam mana pun tuan-tuan, kita pegang pada prinsip kebenaran. Kerana berpegang pada prinsip kebenaran itu penting. Maka ini antara sebab turun ayat ini. Setengah ulama kata, turunnya ayat pencuri lelaki, pencuri perempuan dipotong tangan, diriwayatkan oleh Ahmad daripada Abdullah bin Amri radhiyallahu taala anhuma. Ada seorang wanita mencuri pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dipotong tangan kanannya. Lalu wanita ini berkata, "Halli min taubati ya Rasulullah, ya Rasulullah. Saya memangnya salah mencuri. Dan sekarang tangan dipotong. Boleh tak saya nak taubat?" Lalu turun ayat ini, "Faman taba min ba'di zulmi." Siapa yang bertaubat selepas dipotong tangan, selepas dia melakukan kezaliman, maka Allah Ta'ala itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah Ta'ala bukan sekadar menyawakan pengampunan, Allah tawarkan sifat sayang dia. Ya, kalau setakat pengampunan saja sudah cukup sebenarnya. Tapi Allah Ta'ala nak beritahu siapa pun bertaubat Allah sayang. Sebab itu tuan-tuan sekalian, bila kita dengar seorang taubat, jangan lagi sebut kesalahan lama dia. Jangan lagi sebut kesilapan lama. Kita bimbang Allah murka kat kita pula. Sebab orang ni dia dah taubat. Ya, memanglah dulu dia melalui zaman gelap dia. Dia pernah melalui lorong-lorong gelap kehidupannya. Tapi dia dah taubat, dah elok cara hidup dia. Dia pun selalu kita tengok baca Quran, selalu dengar kuliah. Tiba-tiba kita cerita, dia dulu ni begini, dia ni begitu begini. Makan duit orang lah, riba, rasuah. Kita cerita lagi. Maka kita berdosa. Pertama, kerana kita mendedahkan keaiban dia. Yang kedua, dia dah taubat. Bukan benda itu dibuat lagi, dah taubat. Yang ketiga, kerana Allah sayang orang bertaubat. Kita bayangkan kalau kita usik benda orang sayang. Yang sayang tu marah tak kat kita? Ada orang tu disayang sesuatu, tuan tu pun usik barang tu. Pasti owner dia marah. Maka demikian hamba-hamba Allah yang bertaubat, Allah sayang. Sebab itu hati-hati terkena bala kerana menghina perbuatan lampau orang-orang yang sudah taubat. Kalau kamu jangan bajet warak lah, jangan duk tunjuk baik lah, kamu dulu aku kenal orangnya begini. Tentang perbuatan kita itu menyebabkan kita dilaknat oleh Allah. Sebab apa? Sebab kita ungkit kesalahan orang yang dah taubat. Dia sendiri pun tak nak ingat dah benda tu, dia dah lama dah. Dia dah berubah secara drastik. Cara ibadat dia, cara pergaulan. Sebab itu haram menyebut kesalahan lama orang. Haram. Memang kita saja nak cerita ke, apatah lagi dengan tujuan untuk menghina dan merendah-rendahkan dia. Saja-saja nak cerita pun tak boleh. Kerana ia mendedahkan keaiban orang. Sesudah Allah menyebut tentang taubat setelah kelakuan ataupun setelah jenayah, maka Allah Ta'ala menyebut tentang sifat dan perangai orang-orang Yahudi. Kenapa sebut sifat Yahudi dan sifat munafik? Sebab mereka lah orang yang suka meminda-minda hukum-hukum Allah. Orang beriman tetap teguh dengan setiap hukum. Hirabah, mereka patuh. Sariqah, mereka patuh. Sebagai orang Islam dihukum hirabah. Sebagainya dihukum kerana mencuri. Lalu mereka bertaubat kepada Allah. Tapi orang munafik dan orang-orang Yahudi, jangan harap mereka nak taubat bila buat salah. Bahkan mereka sanggup meminda Taurat dan Injil bila mereka buat salah. Mereka sanggup pindah. Bahkan mereka sanggup buat apa sahaja, asalkan kesalahan mereka dijustifikasikan seperti tidak salah. Dan kadang mereka tidak mau taubat. Allah sebut, ya ayyuhar rasul, wahai rasul, la yahzunka alladhina yusari'una fil kufr. Janganlah kamu berduka cita dengan kelompok yang memang sukakan kekufuran. Jangan berduka cita. Perangai mereka, orang munafik, orang Yahudi, mereka sukakan kekufuran. Mereka tak nak terima kamu sebagai Nabi dan Rasul. Mereka juga tidak mau menerima hukum hakam yang baik untuk menyekat jenayah. Walau ia tercatat dalam Taurat mereka, tercatat dalam Injil, namun mereka menyembunyikan hukum-hukum tersebut. Minal ladzina qalu, satu kelompok yang suka melakukan perkara kufur, yakni tidak mau taat, patuh pada perintah Allah, mempermain-mainkannya. Pertama ialah golongan yang beriman dengan mulut je, munafik. Walam tu'min qulubuhum, tapi hati tak beriman. Allah menyebut,
Ada kelompok tuan-tuan mengaku beriman dengan mulut, tapi hatinya tidak beriman. Bagaimana kelompok ini buktinya? Buktinya perkara-perkara kufur, perkara-perkara maksiat dia yang sokong. Sebab tu tuan-tuan kita tengok ada orang Islam sokong maksiat. Bila kita kata nak jalankan hukum hudud, nak jalankan hukum Allah, tak boleh, nanti susah. Tak boleh, ini tak boleh, ini tak bagus. Kita nak haramkan arak, judi kepada orang Islam. Ya, kita benarkan kalau orang kafir nak berjudi dan nak minum arak. Sebab kita tak boleh melarang benda tu dalam hal agama mereka. Kita nak larang orang Islam, tapi kita dengar ada orang Islam tak setuju. Kita nak hakkan operasi bar ni, ataupun nak menghalang orang Islam masuk, mereka tak setuju. Mereka ni ngaku Islam. Allah sebut ni, wahai Muhammad, jangan berduka cita dengan orang yang cuma mengaku mulutnya beriman tapi hatinya tidak. Siapa mereka? Munafik. Wa minal ladzina hadu, dan satu kelompok lagi orang Yahudi. Sifat mereka, baik Yahudi, baik orang munafik, sama'una lil kadhib, suka dengar benda-benda bohong. Kenapa mereka suka dengar benda-benda bohong? Sebab mereka nak cakap bohong. Sama'una liqaumin akharin lam ya'tu, dan mereka suka berbohong kepada orang-orang yang tidak mendatangimu, wahai Muhammad. Artinya, bila sebut tentang Nabi Muhammad, jangan percaya dia tu bohong, bla bla. Walhal dia ni tak pernah datang jumpa Rasulullah SAW. Dia tak nak ambil berita daripada sumbernya. Dia terus menjadi batu api di tengah jalan untuk menghalang orang jumpa Nabi SAW. Ataupun sampai peringkat dia mengupah orang untuk membenarkan kata-kata mereka melawan Nabi SAW. Cari orang-orang miskin, bayar duit, bagi duit. Kamu sokong dia bercakap. Padahal orang ni tak pernah jumpa Rasulullah. Ngaku, aku pernah jumpa Nabi, Nabi kata begini-begini. Dia dakwahkan. Kata ini antara cara Yahudi dan cara munafik. Yuharrifunal kalim, dan mereka suka mengubah ayat-ayat Allah. Min ba'di mawadhi'ihi, di tempat-tempatnya. Berhubung dengan ayat ini, bila mana ada orang Yahudi berzina. Lalu Nabi SAW, bila didatangi oleh orang Yahudi, supaya Rasulullah berhukum ataupun menghukum mereka. Lalu Nabi SAW kata, baik, baca kitab Taurat. Kita tengok dalam Taurat tu kata apa. Lalu kata mereka, kalau orang berzina, kami cuma hitamkan muka mereka, kemudian kami sebab. Siapa berzina, hukumannya ambil arang, lomor muka, biar hitam. Lepas tu, kami sebab. Lepas tu, kami akan hina dia. Itu je. Lalu kata Nabi SAW, kazabtum, kamu bohong. Inna fiha, dalam kitab Taurat kamu tercatat hukuman rejam. Siapa yang berzina, maka dihukum rejam. Kan itu kata Nabi SAW, bawa kitab Taurat kalau kamu tak percaya. Fa'tu bit Taurat, fatluha in kuntum sadiqin. Kalau kamu kata dalam hukum Taurat kamu orang berzina cuma dihitamkan muka kemudian disebat atas belakang, bukannya rejam, cuba bawa kitab Taurat. Maka pendeta Yahudi bawa Taurat. Lalu mereka membawa seorang tukang baca Taurat yang terkenal, padri mereka, bernama Ibnu Surya. Ibnu Surya ni mata dia juling, awar, mata dia boleh juling sikit. Maka dia pun baca. Bila sampai satu tempat, dia tutup dengan tangan dia. Dia baca hukuman, kemudian ditutup tangannya. Tiba-tiba seorang berkata, ada riwayat menyebut di sisi Rasulullah ada Abdullah bin Salam, seorang pendeta Yahudi yang memeluk Islam. Ya Rasulullah, suruh dia angkat tangannya. Dia baca-baca sampai pak, tutup. Maka langkah. Maka Nabi SAW menyuruh dia mengangkat tangan. Bila dia angkat tangan, tiba-tiba tercatat pada itu ayat rejam. Lalu mereka berkata, Yahudi berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, inna fiha rajam, padanya hukum rajam. Walakinna kunna natakatumuhu bayana, tapi kami sengaja sembunyikan dia. Kami pun tahu sebenarnya wahai Muhammad, tapi kami sengaja sembunyikannya. Dan Nabi SAW memerintahkan dua penzina itu dihukum rejam. Dihukum rejam. Baik, berhubung dengan ayat ini, apakah boleh orang kafir ikut hukum Islam? Kalau kita tengok ayat ini, di mana baginda SAW menyuruh mereka berhukum dengan kitab Taurat sendiri. Kalau kita lihat perbahasan para ulama,
Kalau datang orang-orang kafir, datang Yahudi, datang Kristian untuk dijatuhkan hukuman, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi pilih oleh Allah. Sama ada hukum ataupun tak payah, biar je. Biar dia dengan hukumannya sendiri. Ini bila mereka ini di kalangan golongan muahadin. Muahadin ni maksudnya dia cuma ada perjanjian dengan kita, dia duduk negara lain. Adapun kalau dia duduk dalam negara kita sebagai bukan Islam, yang disebut sebagai ahli zimmah ataupun az-zimmi, kafir zimmi, maka kafir zimmi ni wajib berhukum dengan hukum yang ditetapkan oleh negara. Kalau negara memakai undang-undang Allah, undang-undang Islam, sama ada dalam bab jenayah atau muamalah, melainkan dalam bab arak dan babi, maka ni kita boleh longgarkan. Arak dan babi orang bukan Islam boleh minum arak, boleh makan babi. Tapi dalam hal-hal yang berkait dengan jaraim, jenayah dan muamalat, orang bukan Islam juga tertakluk. Bahkan dalam hukum rajam bagi mereka yang berzina juga tertakluk sebagaimana pandangan Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad berdasarkan perbuatan Nabi merejam orang Yahudi yang berzina. Namun Abu Hanifah berkata tidak. Kerana syarat untuk dijalankan hukuman zina itu ialah Islam. Kerana mereka tak Islam, maka tidak dijalankan hukuman tersebut kepada mereka. Bergantung pada hukuman lain. Tuan-tuan, kita kan logik begini. Setiap negara kalau kita masuk, mereka memang ada undang-undang. Baik, ketika mana mereka buat undang-undang tadi, adakah mereka membezakan agama apa? Jawapannya tidak. Siapa yang buat macam ni, undang-undangnya begini. Maka apa lagi undang-undang Islam? Undang-undang Islam ni tuan-tuan, bukan baik untuk orang Islam, dia untuk semua. Undang-undang Islam ni nak jaga manusia. Artinya kalau orang kafir mencuri pun dia kena potong tangan. Sebagaimana kalau kita tengok dalam undang-undang sivil hari ni. Jenayah, undang-undang jenayah sivil hari ni. Kan bukankah sama je, baik Islam, baik kafir, kalau mencuri penjara 7 tahun. Penjara sekian. Sebab 6 rotan. Atau itu. Tak ada orang agree pada tu. Padahal itu undang-undang manusia buat. Tiba-tiba bila undang-undang Islam, dia kata kenapa pula kami orang kafir kena? Kami tak patut kena. Orang Islam dia kena. Kenapa pula? Itu kan jenayah. Mencuri itu jenayah. Merompak itu jenayah. Kamu cuma diberi toleransi pada minum arak dan juga pada makan babi. Kalau berjudi pun satu jenayah judi. Boleh merosakkan ekonomi. Sebab tuan-tuan ramai orang faham undang-undang Islam cuma untuk orang Islam. Walau undang-undang Islam untuk semua. Kefahaman untuk semua. Maka inilah pandangan yang tepat tentang pelaksanaan undang-undang dalam negara Islam. Kerana kafir zimmi yang berada dalam negara Islam, maka mereka ini ialah kita katakan tertakluk dengan undang-undang. Saya beri misalan dan analogi. Tuan-tuan duduk, tuan-tuan pergi UK, tuan-tuan pergi US, tuan-tuan terikat dengan undang-undang tersebut. Misalnya ada satu ketika di Eropah, undang-undang dia tak boleh pukul anak. Ada orang Malaysia, kerja kedutaan kat sana, dia pukul anak dia dengan hanger. Pukul sikit. Akhirnya dia penjara 2 tahun. Apakah kita boleh arguing dia? Tak boleh, itu undang-undang dia. Undang-undang dia anak-anak tidak boleh dipukul. Mana-mana mak, mana-mana ayah pukul anak kena penjara 2 tahun. Akhirnya kan heboh sekejap. Kes suri rumah, isteri pada pegawai kedutaan yang memukul anak sehingga dia penjara. Padahal dalam negara kita tak ada masalah pukul anak ni. Bagaimana tak cerda parah lah. Tak pukul sebab dia ni tak dengar cakap, tak dengar kata, kuat tidur daripada membaca. Okeylah kita rotan. Tapi ada negara, rotan anak, dia penjara. Orang agree tak undang-undang tu? Orang tak agree. Tiba-tiba bila undang-undang Allah, tak boleh kita, orang Islam je orang kafir tak payah. Betul, ada benda orang kafir memang tak payah. Contoh dalam bab arak, dalam bab makan babi, mereka dibenarkan. Kerana budaya mereka. Tapi benda-benda bersifat jenayah. Contoh orang langgar lapis syarat. Dia tengok agama ke langgar lapis syarat. Siapa langgar merah, kenalah sama RM300. Tanpa kompromi sebab ini kesalahan jenayah. Kesalahan lalu lintas yang jelas, langgar lapis syarat. Yang tak boleh nak negotiate. Maka kalau sekiranya undang-undang manusia sesuai untuk semua agama, takkan tiba-tiba undang-undang Allah tak sesuai? Sesuai untuk orang Islam je. Walaupun untuk semua. Ya, kalau negara bukan Islam, itu negara muahad, yang ni cuma dia ada pakatan kita tak boleh kacau undang-undang dia.
Tapi kalau duduk dalam negara kita akan buat undang-undang ini. Jenayah. Ini pandangan yang kuat tentang pelaksanaan undang-undang syariah kepada semua orang. Kerana kebaikannya untuk semua. Dalam persoalan jenayah. Jadi kalau orang mencuri pun sama. Maka Allah Ta'ala nak jelaskan tentang perangai Yahudi. Mereka memang tak suka undang-undang ini. Kemudian Allah Ta'ala menyatakan, yaquluna in utitum hadha faqulu. Mereka ajar pula, kalau kamu jumpa Muhammad, dia beri hukuman yang sama macam kita nak, ikut. Tetapi wa illam tu'tauhu fahdharu, kalau dia beri undang-undang kena rejam, undang-undang macam dalam Taurat tu yang bukan kita pindah dan ubah tu, maka hati-hati. Bayangkan dia suruh hati-hati bila cakap betul, bila melakukan undang-undang yang betul. Tapi kalau buat undang-undang salah, tak apa. Ini perangai Yahudi. Wa man yuridillahu fitnatahu, orang bila Allah Ta'ala nak kekufuran padanya, falan tamlika lahu minallahi syai'a, kita tak boleh buat apa-apa. Kalau orang tu memang Allah nak jadikan kekufuran, dia pun jahat. Kerana kekufuran yang Allah takdirkan pada seorang kerana perbuatannya sendiri. Dogi, tak nak dengar cakap orang, melawan, memperkecilkan undang-undang Allah, maka Allah tutup pintu hati mereka. Ulaika alladhi, mereka lah orang-orang lam yuridillahu an yutahhira qulubahum, Allah tidak ingin menyucikan hati mereka. Lahum fid dunya khiz, mereka hina di dunia. Walahum fil akhirati azabun azim, di akhirat mereka mendapat azab yang besar. Samma'una lil kadhib, mereka suka mendengar cerita bohong. Akaluna lis-suht, suka makan rasuah. Fa in ja'ukum, kalau sekiranya datang kepada kamu orang-orang kafir, fahkum bainahum aw a'rid anhum, hukumlah mereka ataupun jangan pedulikan mereka. Ayat ini kata ulama sebelum turunnya undang-undang hudud. Tapi ia dinasahkan dengan turunnya undang-undang hudud yang berkait dengan as-sariq was-sariqatu dan seterusnya. Wa in tu'rid anhum, kalau kamu berpaling daripada mereka wahai Muhammad, falan yadurruka syai'a, mereka tidak boleh memberi mudarat apa-apa. Kalau mereka tak nak dengar juga cakap kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia tak akan memudarat padamu. Mudarat itu pada mereka sendiri. Wa in hakam fahkum bainahum bil qist, kalau kamu berhukum pada mereka, hukumlah dengan adil. Innallaha yuhibbul muqsitin, Allah suka kepada orang yang berlaku adil dalam keputusannya. Wa kaifa yuhakkimunaka, pelik orang Yahudi tiba-tiba datang jumpa kamu supaya kamu mengadili mereka. Wa indahumut Taurat, walau dalam kitab Taurat dah ada hukuman tu. Mereka cadang-cadang takut ada undang-undang lebih ringan. Jadi mereka nak tanyalah Rasulullah. Tiba-tiba sama. Tu mereka tak nak ikut. Kerana itu kata Allah. Wa indahumut Taurat, sedangkan mereka ada kitab Taurat. Fiha hukmullah, dalam tu dah ada hukum Allah. Yang berzina, yang mencuri, yang merompak, semua ada dalam tu. Thumma yatawallawna min ba'di dhalik, kemudian mereka berpaling daripada kamu. Hanya kerana fatwa kamu ataupun penjelasan kamu tentang undang-undang itu sama macam Taurat. Oh, tak nak mereka. Wama ulaika bil mu'minin, kerana mereka itu tidak sekali-kali beriman wahai Muhammad. Jadi Allah Ta'ala menceritakan dua kelompok manusia. Yang pertama orang munafik, yang kedua orang Yahudi. Apa yang sama mereka? Mereka tidak akan sokong undang-undang Islam. Apa yang sama dengan mereka? Mereka akan pindah undang-undang ini mengikut kesesuaian hawa nafsu mereka. Apa yang sama dengan mereka? Mereka suka makan rasuah. Apa yang sama dengan mereka? Mereka suka bawa berita-berita bohong. Mereka provok, mereka buat dakwah berkait dengan undang-undang Islam. Kononnya kalau buat undang-undang Islam jadi begitu, jadi begini, ini dakwah. Sebagaimana mereka menakut-nakutkan orang tentang Islam, tentang pelaksanaan hukum Islam dan lain-lain. Sedangkan mereka yang ditakut-takutkan pula tidak pula dengar daripada sumber sahih. Tak ada pula datang nak jumpa ulama-ulama Islam, bertanya hal sebenar. Terus mereka percaya. Bahkan kadang-kala yang percaya berita bohong ini dibayar upah untuk mereka percaya dan untuk sebagai satu testimoni konongnya. Sebab itu mereka buat satu temu bual. Konongnya bila buat undang-undang Islam jadi keras, jadi mundur, jadi begitu. Mereka temu bual orang Islam sendiri yang dibagi upah, yang dibayar. Itu memang modus operandi mereka. Ya Allah Ta'ala ceritakan, maka Allah Ta'ala tutup pintu hati mereka. Dia perbuatan mereka ini, dan satu amaran kepada kita, jangan mengikut watak rentak Yahudi dan munafik.
dalam menentang hukum-hukum Allah Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.